Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 20 Februari 2024. Kita ke berita utama. Kerajaan Persekutuan akan tetap teguh mempertahankan peruntukan perlembagaan termasuk kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi Sabah serta Sarawak seperti yang termaktub dalam Perkara 153. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menjawab secara ringkas berhubung cadangan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim untuk meneliti semula isu sensitif berkaitan kedudukan istimewa masyarakat Melayu dan pribumi Sabah serta Sarawak perlu dikupas secara ilmiah dan berfakta dalam Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024. Antara lain, Hassan turut mencadangkan dalam usaha mengenal pasti sama ada kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi Sabah serta Sarawak dirampas atau dimanipulasi segelintir elit Bumiputera di Semenanjung dan Borneo demi kekayaan diri sendiri, keluarga, rakan serta kroni. Menurut bekas pengerusi PKR Johor itu, perbincangan juga perlu dibuat sama ada tindakan afirmatif termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan bagi membantu ekonomi golongan Bumiputera atau sebaliknya. Katanya, KEB perlu merumuskan isu pembangunan ekonomi rakyat berasaskan pembahagian kelas kehidupan dan keperluan berbanding berdasarkan kaum ataupun kategori Bumiputera atau bukan Bumiputera. Kod Etika Wartawan Malaysia yang dilancarkan hari ini adalah sebagai garis panduan untuk agensi media melaksanakan tugas sekaligus mengangkat martabat media sebagai sumber berita dan maklumat diyakini oleh rakyat. Kod Etika Wartawan Malaysia yang juga inisiatif Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN menggarap 8 etika utama dilancarkan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. 8 etika berkenaan adalah wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk, wartawan hendaklah telus dan berintegriti dan wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi. Etika lain adalah pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi, kesahihan dan ketetapan maklumat dan wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber. Sementara itu, Fahmi dalam ucapan perasmian kod berkenaan berkata tidak ada mana-mana individu atau organisasi bebas menyebarkan berita palsu. Kod etika itu diperkenalkan untuk mengemaskini etika kewartawanan Malaysia diterbitkan Malaysia Press Institute MPI pada 1989 yang menjadi rujukan kerajaan bagi pengurusan media. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad masih dirawat dan dalam proses pemulihan di Institut Jantung Negara IJN. Menerusi Facebook rasmi beliau hari ini, dimaklumkan bekas ahli Parlimen Langkawi itu dimasukkan ke IJN sejak 26 Januari lepas akibat jangkitan. Menerusi perkongsian di laman sosial rasmi itu juga, Dr. Mahathir turut dilihat sedang membaca akhbar dan berada dalam keadaan baik. Terdahulu tular di platform media sosial memaparkan gambar Dr. Mahathir dalam keadaan nazak sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi daripada orang ramai. Bagaimanapun, perkara itu telah disahkan sebagai berita palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati dalam berkongsi maklumat di media sosial, terutamanya membabitkan berita palsu sedemikian. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan sistem pakalan data pusat padu digodam seperti didakwa sebuah portal. Menegaskan portal tersebut perlu mencari sumber yang sahih melalui perkongsian di media sosial. Rafizi turut meminta agar pengesahan perlu dilakukan melalui pihak berwajib dan bukan menyebarkan maklumat salah. Sementara itu, semalam Jabatan Perangkaan Malaysia (DOZEM) yang juga agensi di bawah Kementerian Ekonomi melalui Facebook turut membuat penafian dan menyatakan maklumat yang disebarkan itu tidak benar. Pihak padu menegaskan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan data rakyat dan menasihatkan orang ramai supaya menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih.
Terdahulu tular bahawa PADU serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat digodam kumpulan dikenali sebagai Root TKIT. Selain mendakwa mencuri data daripada PADU, kumpulan berkenaan turut menceroboh infrastruktur keselamatan LPPKN serta mencuri data bernilai lebih 27 GB. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang wanita dan 2 orang kanak-kanak perempuan ditemukan mati tergantung di kipas sebuah rumah terletak di Lenggeng semalam. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Abdul Malik Hasim berkata pada pukul 9.25 malam semalam, pihak Balai Polis Lenggeng telah menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki memaklumkan terdapat seorang perempuan dewasa dan 2 orang kanak-kanak ditemui mati gantung diri di sebuah taman perumahan. Menurutnya, turut ditemui di tempat kejadian adalah nota tulisan sui mati yang menyatakan mahu membunuh diri kerana masalah rumah tangga yang dialami. Sementara itu, sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Nilai telah membuat tangkapan ke atas suami wanita terbabit yang berusia 30 tahun dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Mayat ketiga-tiga si mati telah dihantar ke bahagian forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan yang dijalankan. Bila orang puji, jangan meninggi diri ya Umai. Itu antara nasihat yang dititipkan penyanyi tersohor negara Datuk Seri Siti Nurhalizah kepada anak saudaranya Umi Umairah susulan pujian ramai selepas persembahan cemerlang di samping penyanyi terkenal Indonesia Chakra Khan sewaktu konsert Edekat Chakra Khan live in Kuala Lumpur 2.0 baru-baru ini. Siti mengingatkan penyanyi cilik berusia 12 tahun yang lebih dikenali sebagai Umai bahawa perjalanan masih panjang dan sebagai ibu saudara, dia berharap Umai terus belajar dan menghormati orang atau penyanyi lain yang lebih dewasa sepanjang hidup. Terdahulu menerusi video yang dikongsikan ibu kepada Umai yang juga adik kepada Siti iaitu Sairah, wanita itu masih tidak boleh melupakan momen ketika anaknya dipanggil ke atas pentas untuk berduet dengan Chakra menyanyikan lagu Seluruh Cinta nyanyian asal bersama Siti Nurhalizah. Sairah berkata dia terkejut saat Datuk Ramli MS selaku pengarah muzik konsert memanggil Umai untuk naik ke pentas membawakan sebuah lagu berjudul Seluruh Cinta secara spontan. Chakra pada sidang media selepas konsert di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur juga tidak menyangka penganjur mengundang anak saudara penyanyi dihormatinya yang disifatkan mempunyai bakat luar biasa. Berita dunia, seorang ahli perniagaan jutawan di Amerika Syarikat mendakwa menggunakan aplikasi ChatGPT untuk menipu McDonald agar restoran itu memberinya 100 makanan percuma. Pemilik syarikat All Things Arbitrage, Kish 22 tahun menerusi satu temubual podcast mendakwa dia mencuri resip pelanggan dari meja makan dan kaunter serta menggunakan kod unit untuk menghantar maklum balas kepada McDonald. Katanya dia hanya perlu menandakan tidak berpuas hati di setiap ruangan jawapan dan kemudian menggunakan chat GPT untuk membuat carian mengenai pengalaman buruk semasa memesan hidangan Big Mac di McDonald's. Selepas itu menghantar email kepada restoran tersebut. Gage mendakwa dia menggunakan helah mendapatkan makanan percuma selama 9 bulan dan sepanjang tempoh berkenaan dia menerima kira-kira 100 voucher makanan percuma. Rata-rata pengguna media sosial mengecam ahli perniagaan itu kerana menggodam. Namun selepas dikritik pelbagai pihak, Gage menjelaskan tindakan tersebut tidak sama sekali membahayakan mana-mana individu.
Seorang lelaki di negeri Uttar Pradesh, India menjadi tumpuan ramai apabila mengambil peperiksaan konstabel polis ketika dalam perjalanan untuk melangsungkan perkahwinan. Prashant Yadav membuat penampilan mengejutkan apabila dia memakai pakaian pengantin dan menerima tepukan daripada orang ramai yang berada di pusat peperiksaan tersebut di Mahoba baru-baru ini. Dia membuat keputusan memakai baju pengantin kerana pusat peperiksaan itu terletak di laluan ke majlis perkahwinannya. Ketika bercakap tentang keputusan pengambilan peperiksaan itu, Yadav menyorakan hasrat untuk berkhidmat kepada negara, malah menggesa orang ramai supaya lebih mementingkan peperiksaan berbanding dengan perkara lain jika berdepan situasi sepertinya. Yadav berkata dia tetap akan mementingkan kerjayanya walaupun selepas mendirikan rumah tangga. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Malaysia dan Jepun akan meneroka lebih banyak kerjasama dalam bidang teknologi dan inovasi selepas dua syarikat mendatangani memorandum persefahaman MOU hari ini. Memaklumkan perkara itu di laman Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama itu membabitkan dua syarikat iaitu My Digital Corporation dari Malaysia manakala Jepun diwakili Toshiba Digital Solution Corporation. Ujarnya kerjasama antara kedua-dua organisasi itu berfokus kepada ruang lingkup data rada cuaca, perancangan perjalanan, percitan pintar, ketahanan infrastruktur jalan raya serta ramalan kawasan banjir. Terdahulu, beliau memberitahu majlis MOU terbabit telah diadakan di Ibu Pejabat Toshiba di Tokyo, Jepun. Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd Proton menyasarkan untuk melepasi paras 1,000 unit kenderaan yang dijual di Brunei menjelang akhir tahun ini. Ini adalah berdasarkan permintaan pasaran yang dilihat berlakunya peningkatan berterusan terhadap Proton X50 dan model-model lain serta perkenalan Proton S70. Dalam satu kenyataan hari ini, pengeluar kereta itu berkata Proton menjual 789 unit di Brunei pada 2023, melonjak sebanyak 87% berbanding 422 unit yang dijual pada 2022. Pengarah bahagian jualan antarabangsa Proton, Steven Zhu berkata Proton X50 menjadi model Proton Seri X yang paling laris sejak diperkenalkan pada Oktober 2020 dengan lebih 100,000 unit dikeluarkan. Berita sukan, Tunku Mahkota Johor TMG Tunku Ismail Sultan Ibrahim mencabar Selangor untuk menewaskan Johor Darul Ta'zim JDT menjelang musim baharu Liga Malaysia Liga M Mei ini. Sejak 8 musim lalu, Red Giant tidak pernah menewaskan JDT meskipun saban tahun memiliki dana cukup besar untuk bersaing dalam Liga M. Pemilik JDT itu turut berkongsi fakta keputusan perlawanan antara kedua-dua pasukan selain jumlah dana diterima Selangor setiap tahun daripada kerajaan negeri iaitu berjumlah RM46 juta. Tambahnya, kejayaan pemenang 33 kali trofi Piala Malaysia beraksi di Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 adalah hasil bantuan kelabnya. Katanya skuad Harimau Selatan berjaya menyumbangkan mata ranking MAAFC yang cukup banyak sekaligus membolehkan satu lagi wakil negara beraksi di saingan ACL 2 manakala JDT akan bertanding di ACL Elite. Musim baharu Liga M dijadual bermula Mei ini dengan JDT dilihat bakal mengekalkan kejuaraan selepas sedekad mendominasi Liga Super. Napoli yang sedang bergelut dengan masalah prestasi memecat Walter Mazzarri hanya 2 hari sebelum kelab tersebut melayan kunjungan Barcelona dalam perlawanan pertama peringkat 16 terakhir Liga Juara-Juara.
Serentak itu, Napoli telah memanggil bekas jurulatih Slovakia Francesco Calzona bagi mengisi tempat ditinggalkan Mazzarri. Mazzarri adalah jurulatih kedua yang dipecat juara Itali susulan persembahan Yo-Yo musim ini. Pengendali berusia 62 tahun itu mengambil alih pasukan pada November lalu selepas Rudi Garcia dipecat, namun Napoli kemudian tergelincir ke tangga ke-9 dalam saingan Serie A. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 21 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.